supaya tumbuh dengan besar, dengan cepat, dengan cantik. Hai Sean, buat apa tu? Hai cikgu. Ni saya letak baja kimia untuk tumbuhan saya, cikgu. Cantiknya pokok Sean. Kan? Tapi cikgu rasa macam Sean letak berlebihan lah Sean. Ya ke, cikgu? Alamak. Sebenarnya tak boleh Sean. Ya. Kalau letak baja berlebihan, memang kita tahu baja ni untuk pertumbuhan. Tapi Sean tahu tak, dalam tanah tu ada organisma hidup. Dia akan bantu suburkan tanah. Jadi kalau Sean letak berlebihan, maka tanah tidak akan subur. Okey, jadi macam mana, cikgu? Saya letak banyak sangat ke? Okey, tak apa. Banyak pada cikgu, banyak. Jadi sekarang ni kalau Sean nak tahu bagaimana kita nak pelihara alam sekitar, jom bersama dengan Cikgu Nurul, kita akan belajar sains pada hari ini. Okey, jom. Didik TV KPM. Salam sejahtera, anda sedang menonton Menengah Atas di Didik TV KPM bersama dengan saya, Sean Steven, selaku hos anda. Dan mata pelajaran kita pada hari ini adalah sains. Apakah topik yang kita akan belajar hari ini? Tapi sebelum tu, jom kita tengok profil guru pada hari ini. Dan pada hari ini bersama kita adalah Cikgu Nurul daripada SMK Tanjung Pau Jitra Kedah. Hai Cikgu. Hai Sean, apa khabar? Khabar baik Cikgu. Cikgu sihat? Alhamdulillah sihat Sean. Okey, baik-baik. Cikgu, sebenarnya saya nak tanya, apa sebenarnya yang kita akan belajar hari ini, Cikgu? Okey, Sean dan murid-murid di luar sana, hari ini kita akan belajar tajuk sains tingkatan 4, bab 4, iaitu teknologi hijau dalam melestarikan alam, Sean. Wow, okey Cikgu, jom kita mulakan. Jom Sean. Okey. Okey, tajuk kita pada hari ini adalah teknologi hijau dalam melestarikan alam, Sean. Okey. Okey, baik. Standard pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, murid-murid dapat mendefinisikan dan mewajarkan teknologi hijau dalam kehidupan. Kemudian yang kedua, menghubungkaitkan kecekapan tenaga dan teknologi hijau. Yang ketiga, mengenal pasti sektor dalam teknologi hijau. Dan di akhir pembelajaran kita hari ini, Sean, murid-murid dapat menerangkan konsep teknologi hijau dalam kehidupan. Yang kedua, dapat mewajarkan kepentingan teknologi hijau. Okey, yang ketiga, menyatakan empat tonggak dalam dasar teknologi hijau. Yang keempat, menyatakan hubung kait di antara kecekapan tenaga dan teknologi hijau. Dan yang terakhir, menerangkan sektor dalam teknologi hijau. Banyak perkataan teknologi hijau hari ini, kan Sean? Ya, warna kegemaran saya sebenarnya, Cikgu. Ya, Sean. Okey, seterusnya. Ya. Baiklah, Sean. Okey, pergi subtopik kita yang pertama hari ini adalah kelestarian alam sekitar. Tapi sebelum tu, Sean, cikgu nak maklum, nak cerita dahulu apa maksud kelestarian. Lestari ini maksud dia kalau dalam Kamus Dewan Bahasa edisi 4, maksud lestari itu adalah tidak berubah. Jangan ubah apa-apa. Tidak berubah, kekal. Okey, maksudnya kita nak kelestarian alam sekitar kita kekal, cantik, tidak berubah tanpa sebarang kerosakan. Faham tak, Sean? Faham, Cikgu, faham. Bijak. Okey, Sean, cikgu nak tanya Sean, apa yang Sean nampak dalam gambar yang pertama ini? Okey, Cikgu, saya nampak sampan.
Okey, Sean kena sampai. Saya rasa ni kat sungai kot, Ego. Ya, pernah naik tak, Sean? Saya rasa saya tak dapat peluang untuk naik sampai, Ego. Dan saya sebenarnya takutlah sebab tak boleh berenang. Okey, tak apa. Okey, yang ini apa dia, Sean? Ini beca, Ego. Ya, beca. Ini kenderaan pada satu ketika dahulu. Ketika itu kenderaan-kenderaan ini digunakan untuk memudahkan urusan manusia. Ya. Tetapi pada era yang terkini, okey, orang kata holistik dengan pembangunan dan teknologi, urusan manusia lebih dapat dipermudahkan dengan cepat dengan adanya kereta dan juga motosikal dan banyak kenderaan sekarang ni. Kalau kat Kuala Lumpur ni cuba tengok macam-macam kenderaan yang laju. Apa contohnya, Sean? Zoop laju. Apa tu yang ada dekat Kuala Lumpur ni? Banyak, Ego, banyak. Banyak, Sean. Sean. Yang laju, kereta yang laju, kereta sport. Okey, banyak. Ego. Jadi sebenarnya kita tak sedar. Apa yang kita tak sedar? Sean tengok ya, murid-murid di luar sana tengok apa yang kamu nampak. Okay. Ni apa asal ni? daripada exhaust, Ego. Asal daripada exhaust. Okey. Kita tengok di sini, kita try play. Okey. Okey. Tengok, Sean. Ya. Apa tu? Asap, Ego. Saya rasa Asap. asap Sampan yang... tadi ada asap tak? Sampan tadi tak ada, Ego. tak ada asap Tak kan? ada. Yang ni ada asap kan? Sedar tak asap ni bahaya kepada kita punya alam sekitar? Ya, cikgu. Murid-murid di luar sana betul tak? Okey, kita teruskan lagi. Ini baru kereta tau. Ini baru kereta. Ini apa pula ni? Yang ini apa dia? Yang ni asap pun daripada kilang, Ego. Ya, daripada kilang. Okey. Okey, nampak? Asap tu dia. Orang kata tu dia lah asap tu menyebabkan dia dibebaskan di udara persekitaran. Semua ni berbahaya sebenarnya, sangat berbahaya sebab dia membebaskan gas-gas berbahaya yang mengandungi unsur karbon. Okey, seterusnya. Yang ni macam tadi lebih kurang Sean lah. Cuma Sean tadi letak baja kimia. Tapi yang ini pula dia letak apa? Okey, kita lihat di sini. Dia semua racun perosak. Sebab dia nak bunuh serangga ataupun patogen yang boleh merosakkan tanaman pokok. Tapi banyak tu, Sean. Kan? Dalam masa yang sama, masa dia sembur tu, dia membebaskan gas yang berbahaya juga kepada persekitaran. Okey? Dan tadi Sean buat tadi apa? Itu baja kimia, Ego. Ya, baja kimia sebenarnya kalau kita letak banyak kat tanah, tak tahu tak murid-murid luar sana, menyebabkan juga tanah tak subur dan boleh juga mengganggu hidupan akuatik. Akuatik maksud dia boleh yang dalam yang kawasan yang berair yang menyebabkan sekarang Sean tengok. Ini dalam seekor katak di mana katak ini terlebih terlebih Ya, Ego. Dia ada macam 5 kaki kan? Yes, Sean. Berapa tapi bukan di Malaysia, Sean. Okey. Ini di sebuah daerah di luar negara, di Minnesota pada tahun 1995. Katak ni kita panggil nama dia katak jenis leopard. Dia berlaku begini kerana penduduk di situ dia letak baja kimia berlebih. Ada yang mata dia dekat belakang pada Sean. Ya, Sean. Jadi macam sedihnya. Jadi mangsalah hidupan akuatik ni. Okey. Kita teruskan lagi. Baik, Sean. Ini dah masanya cikgu nak uji minda Sean. Dan juga murid-murid di luar sana. Baik. Pada pendapat anda dan ataupun Sean, apakah kaedah yang terbaik untuk menggantikan penggunaan racun perosak yang ada bahan kimia tu kita tak mahu dalam tanaman kita? Okey, Ego. Pada pendapat saya, Ego, mungkin kita boleh gantikan racun perosak dengan racun perosak organik, Ego. Supaya ia lebih mesra alam. Very good. Bila Sean sebut organik, maksudnya daripada bahan-bahan semula jadi. Tidak ada bahan kimia dan jawapan Sean sangat bagus. Cikgu bagi satu token untuk Sean. Boleh untuk saya, ambil. Ego? Yes. Yang ini? Ya, tanpa token di situ, Sean. Sangat bagus untuk hari ini. Terima kasih banyak-banyak, Ego. Baik. Terusnya. Okey, Cikgu. Tapi sebelum kita teruskan, saya rasa saya nak rehat sekejap. Boleh, Ego? Boleh, Sean. Okey, kita akan berehat seketika dan kembali semula ke Menengah Atas di Didik TV KPM.
KPM. Kembali semula menonton Menengah Atas di Didik TV KPM bersama dengan saya Sean Steven dan juga Cikgu Nurul untuk mata pelajaran kita pada hari ini iaitu Sains. Dan untuk segmen ini kami akan fokus kepada hijaukan bumi. Baik Cikgu, jom kita teruskan. Okey, baik Sean. Ya. Sebelum kita teruskan Sean. Ya. Okey, di sini hari ini cikgu bawa satu model yang cikgu cipta khas untuk Sean hari ini dan murid-murid di luar sana. Okey, kalau tengok di sini apa ini Sean? Bentuk apa bawah tu? Yang ni macam ada tangan kan Cikgu? Yes, Lepas tu bumi dekat tengah. Yes, ini membuktikan bahawa tangan kita adalah tangan manusia. Okey, tangan kita perlu memelihara bumi kita. Okey, jangan kita buat sewenang-wenangnya kerosakan. Ya. Kemudian di sini matahari tersenyum, menunjukkan bahawa gunalah saya. Sebab dia adalah sumber tenaga yang boleh baharu. Jadi sumber tenaga boleh baharu ni akan membantu kita punya bumi tidak tercemar, dipelihara dan dilestarikan. Okey, faham tak Sean? Faham, Jadi, Ego, faham. ingat Sean, Ya. dengan menanam satu pokok di rumah, Ya. membuktikan Sean memang sayangkan bumi. Okey, nanti saya balik rumah saya akan tanam Yes. 3 pokok ini. Boleh Sean, boleh Sean. Okey, jom kita teruskan Ya. konsep teknologi hijau. Baik, Ibu. Maksud konsep teknologi hijau adalah pembangunan dan aplikasi produk, peralatan serta sistem untuk memelihara alam sekitar dan alam semula jadi untuk meminimumkan atau mengurangkan kesan negatif daripada aktiviti manusia. Ya. Jadi teknologi hijau ni akan bantu mengurangkan kesan negatif. Okey, seterusnya. Kenapa pentingnya teknologi hijau? Kenapa kita perlu guna teknologi hijau? Yang pertama, mengatasi masalah kemusnahan alam sekitar, okey? Mengurangkan pengeluaran karbon. Ya. Tadi kan macam gas-gas yang tadi tu, yang berbahaya tu di dalam tu banyak karbon monoksida, karbon oksida, semua tu tak bagus sebenarnya kalau berlebihan. Yang ketiga, meningkatkan tahap kesihatan dan kehidupan manusia. Yang keempat, menjimatkan penggunaan sumber asli dengan menggunakan sumber tenaga boleh baharu. Contoh tadi, apa tu? Matahari Ego. Very good, Sean. Okey, seterusnya. Sean, cikgu nak tanyalah pendapat Sean. Ya Cikgu. Wajarkah teknologi hijau ni diaplikasikan dalam kehidupan kita? Saya rasa memang wajar Ego. Kerana dengan pembangunan yang kita ada sekarang, Ya. saya rasa alam sekitar tu perlu seperti mana yang Cikgu sebutkan tadi dilestarikan Very seiring dengan pembangunan dan juga inovasi yang ada di dunia kita Ego. Oh, tepat sekali Sean. Sean memang bijak. Oh, terima kasih, Cikgu Ibu. bagi lagi satu token kat Sean. Satu token? Okey, Yeah. plus one lagi Sean. Okey, saya lekatkan kat very sini, good. Ibu. Oh, dah dapat dua sangat token. baik hari ini Sean. Okey, seterusnya. Baik, kita lihat video ini. Okey. Kita lihat video ini. Ini adalah video di mana terdapat tenaga solar Ya. dan juga tenaga angin. Okey, di sini kita kita teruskan. Itu adalah contoh sumber tenaga boleh baharu. Okey, seterusnya daripada tenaga solar tadi, itu kereta solar. Syah pakai kereta solar tak? Tak adalah Ego. Syah pakai kereta guna bahan api fosil lah kan? Ya, betul. Ya, okey. Ataupun pakai kereta elektrik pun bagus sebenarnya. Ya. Okey, seterusnya. Apa lagi? Ini adalah mentor jimat tenaga iaitu LED. LED ataupun Light Emitting Diodes. And then seterusnya, ini yang cikgu nak Sean betul-betul kena ingat. Dan Okey. murid-murid di luar sana kena Okey. ingat betul-betul. Aha. Boleh? Sebab cikgu nak tanya soalan sebentar lagi. Okey, baik Ego. Okey, yang pertama. Kita ada 4 ya. Kita ada 4 tonggak. Yang pertama tenaga. 4 tonggak utama dasar teknologi hijau. Yang pertama, Tenaga. Yang kedua apa? Daripada rajah yang saya nampak di sini Ego, alam sekitar. Yes, Sean tolong baca. Yang ketiga apa? Ekonomi. Yes, very good economy. Yang keempat apa Sean? Sosial. Yes, 4 ini kadang-kadang susah nak ingat kan? Ego. Tapi jangan risau. Okey. Sebentar lagi cikgu bagi tips untuk mengingat. Kalau murid-murid nak tahu, tunggu bersama dengan cikgu. Tahu? Okey, kita tengok seterusnya. Apa yang dimaksudkan dengan tenaga? Tadi dasar tadi kan? Mempromosikan. Kita kena mempromosikan kecekapan tenaga dan mencari ketidakbergantungan tenaga. Ya. Kemudian yang kedua, alam sekitar. Kita kena meminimumkan
kesan negatif dan memelihara alam sekitar. Dan yang ketiga, ekonomi, menambahkan ekonomi negara. Kalau kita menggunakan penggunaan teknologi yang baik, kita akan menambahkan ekonomi negara. Dan yang terakhir, sosial, iaitu meningkatkan kualiti hidup untuk semua. Cukuplah 4 tonggak tadi, Sean. Jadi, cikgu dah bagi tips kat Sean. Tasik? Bagaimana? Tasik? Apa tasik? ni? Apa tasik murid-murid? Okey, sebenarnya Sean ini untuk Sean dan juga murid-murid di luar sana. Bagaimana untuk ingat? Yang pertama, T tasik. You tahu tasik, Sean? Ya. Okey. Yang pertama, T menunjukkan adalah tenaga. Okey. Yang kedua, A adalah Alam sekitar. pandai. Kalau S. Social ego. Sangat bagus dah Sean hari ini. Dan yang keempat apa? Ekonomi. Senang tak? Senang ego. Macam mana kita nak ingat? Tasik. Alright. Okay, murid-murid semua, seterusnya. Boleh kita teruskan? Kecekapan tenaga. Baik. Kecekapan tenaga ni mungkin ada murid-murid tak faham, mungkin kurang jelas perkataan tersebut. Sebenarnya dah belajar masa tingkatan 3. Kecekapan tenaga maksudnya satu produk ni, kalau kita tahu kecekapan tenaga, dia boleh menghasilkan output yang sama tapi kita mengurangkan penggunaan tenaga. Tenaga dia kurang tapi output dia wow. Itu adalah kecekapan tenaga. Jadi kecekapan tenaga, Sean. Penjimatan sumber tenaga dapat dipertimbangkan. Ekonomi negara semakin kukuh, kurangkan pembaziran, sisa-sisa buangan pun dapat ditukarkan kepada satu bentuk tenaga boleh baharu yang lebih bersih dan selamat. Contoh kat situ kalau Sean tengok, nampak tak ada baju kompos di situ? Nampak. Okey. Di situ kalau kita tengok di sini, kita ada baju kompos yang warna depan tu. Boleh kita gerak di sini. Ni, Sean. Baju kompos ni kita dapat daripada apa? Daripada sisa bahan buangan baju kompos ni. Okey? Seterusnya kita ada racun serangga organik. Yang tadi yang Sean cakap tadi. Racun serangga organik kita guna daripada bahan semula jadi. Jadi daripada bahan kimia tak bagus kan? Okey. Dan satu lagi, Sean. Okey. Ini kan kalau selalu guna sanitizer tau. Sanitizer, betul. Jadi sanitizer ni dihasilkan daripada buah-buahan yang rosak. Iaitu buah mangga, Sean. Boleh ke? Ni cikgu buat sendiri. Dan kita guna pewangi daripada bahan semula jadi iaitu daun pudina. Sebab tu nama dia Madina. Cikgu cipta sendiri, Sean. Cikgu yang cipta? Ya, nak bagi kat Sean sekali lagi. Okey. Sebentar lagi. Okey, itu adalah contoh produk teknologi hijau. Dan kita ada satu lagi lampu. Angkat, Sean, lampu solar. Yang ini? Ya, lampu solar. Ya, lampu solar ni. Sebab dekat atas ni dia ada panel solar itu? Yes. Yang ni untuk menangkap cahaya? Sangat bagus, Sean. Yes, menangkap cahaya. Dia waktu malam kita boleh pasang tanpa ada bekalan elektrik daripada rumah. Kita dah simpan dalam dia punya bateri lah. Okey. Boleh, Sean? Okey, boleh. Cikgu harap Sean jelas hari ini. Sangat jelas, Cikgu. Inilah dia inisiatif Malaysia. Malaysia ni mesti ada inisiatif dan usaha dalam melestarikan kecekapan tenaga. Ini saya pernah nampak, Cikgu. Ini kat mana Sean nampak? Dekat peti sejuk ada, dekat kipas pun ada. Ya. Kalau ada label ni kat rumah Sean banyak, berarti Sean adalah seorang pengguna yang sangat bagus. Ya ke? Ya, sangat bagus. Sebab label ini menunjukkan dia punya penggunaan dia sangat bagus. Output dia bagus tetapi dia menggunakan tenaga yang sedikit. Alright. Sebab tu Malaysia buat label tu. Yang kedua, indeks bangunan hijau iaitu Masjid Raja Haji Fisabilillah atau dikenali sebagai Masjid Cyberjaya. Masjid pertama yang menggunakan teknologi hijau di negara kita. Cikgu pun tak sampai lagi. Cikgu pun tak sampai lagi. Okey, seterusnya kempen. Kita kena kempen. Malaysia pun kempen teknologi cekap tenaga. Kemudian kempen penggunaan tenaga elektrik dari sumber solar. Ya, betul. Kita guna sumber solar. Dan yang terakhir, kempen kesedaran amalan penjimatan tenaga. Jadi semua ini adalah inisiatif dan usaha Malaysia dalam melestarikan kecekapan tenaga.
Okey, Sean jelas? Jelas cikgu. Tapi saya ada satu soalan Ya. cikgu. Maknanya kalau ini kan contoh kepada penggunaan tenaga. Bila ada 5 bintang tu, maknanya ia menggunakan tenaga yang kurang daripada contoh kalau ada yang 3 bintang. Yes. Maksudnya dia menggunakan jimat tenaga, tetapi output dia sama dengan produk yang 3 bintang, dia 5 bintang. Tapi tenaga dia guna sikit je. Maknanya bil elektrik kita pun lagi murah. cikgu. Yes, betul. Terbaik Sean. Sean sangat faham. Cikgu harap murid-murid di luar sana pun faham. Jadi hari ni kita nak buat sedikit aktiviti. Okey, boleh. Alright. Okay. Pembelajaran berasaskan projek. Di mana anda dan murid-murid di luar sana boleh juga membina satu infografik. Maksudnya ada info, ada grafik, ada gambar, ada maklumat mengenai inisiatif dan usaha Malaysia dalam melestarikan kecekapan tenaga. Jadi di atas meja Sean sudah ada infografik yang telah disediakan. Cuma nak minta kreativiti Sean untuk menyusunnya. Nak susun Ego. Boleh je. Nanti dengan saya tunjuk. segera Sean. Saya buat dengan laju Ego. Saya buat dengan Ini laju. adalah usaha Sean untuk kempen. Jadi hari ini Sean guna kempen apa? Dia ada matahari. Apa kempen yang akan Sean tunjukkan pada hari ini? Ini saya tahu Sean. Pandai Sean. Dengan apa yang cikgu dah ajar tadi, saya rasa yang ni saya boleh buat dengan betul Ego. Tak apa. Kita tunggu Sean susun mengikut kreativiti dia. Cikgu tahu murid-murid di luar sana pun, pelajar-pelajar yang sangat kreatif, anda boleh bina infografik yang sangat menarik untuk menunjukkan inisiatif dan usaha Malaysia dalam melestarikan kecekapan tenaga. Hampir siap Ego. Dalam 3 saat, 2, 1. Wow, sangat cantik. Ini contoh infografik yang disiapkan oleh Sean. Sangat menarik Sean. Ini kempen apa? Sean ambil kempen Jom Jimat Tenaga. Okey. Terbaik Sean. Baik, kerana cantik dan menarik, cikgu tambah lagi 2 token. Saya dapat 2 Ego. 2 sebab cikgu sangat suka. Yes, teruskan Sean. Okey, murid-murid di luar sana. Okey. 1, 2. Semakin lama semakin banyak. Ya, terbaik Sean. Cikgu suka dengan infografik yang disediakan oleh Sean. Terima kasih Ego. Okey, dan kita nak uji balik Sean. Adakah Sean ingat 4 tonggak utama dalam dasar teknologi hijau? Semestinya ingat Ego dengan perkataan tadi, tasik. Yes, tasik ya murid-murid. Tasik. T untuk teknologi. Yes. A untuk alam T untuk sekitar. tenaga. Tenaga. Tak apa, it's okay Sean. Tenaga. A untuk alam sekitar. Very good. S. S untuk social. Very good. Lepas tu tinggal ekonomi. Ekonomi terbaik Sean. Betul. Murid-murid di luar sana, adakah kamu? Adakah anda ingat tasik yang Sean sebutkan sebentar tadi? Mudah tak Sean? Mudah Ego, mudah. Yang ni saya dapat token Ego. Tunggu dulu. Yang ni cikgu tak mau bagi. Cikgu dah bagi 2. Tapi sebenarnya kena bagi juga lah Sean. Sebab Sean boleh jawab dengan baik dan tepat. Satu lagi token Sean. Yeay. Tahniah Sean. Terima kasih cikgu. Saya rasa memang banyak token saya dah kumpul dah Ego. Kita akan berehat seketika dan kembali semula ke Menengah Atas di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Anda sedang menonton Menengah Atas di Didik TV KPM bersama dengan saya Sean Steven dan juga Cikgu Nurul untuk mata pelajaran kita pada hari ini iaitu sains, dan kita akan bincangkan topik sektor dalam teknologi hijau. Baik Cikgu, silakan. Okey, Cikgu teruskan Sean. Ya Cikgu. Okey, Cikgu harap murid-murid di luar sana pun bersedia untuk tajuk seterusnya. Okey, sektor dalam teknologi hijau. Yang pertama, ia memfokuskan penggunaan tenaga alternatif yang bersih, bebas karbon yang dapat menggantikan bahan api fosil. Contoh tenaga boleh baharu sebenarnya Sean, kita bukan setakat ada tenaga solar saja. Kita ada tenaga hidroelektrik, dan juga
angin. Dan satu lagi adalah tenaga biojisim. Itu adalah semua tenaga yang boleh baharu. Okey. Sektor yang pertama adalah sektor tenaga. Okey, sektor kita yang kedua adalah sektor pertanian dan perhutanan. Okay, di mana berfokus kepada pengawalan gas karbon dioksida dalam udara. Kita nak kawal karbon dioksida tidak dibebaskan dengan banyak sebenarnya dalam udara sebab tak bagus sebenarnya. Menekankan penjagaan nutrien tanah. Macam tadilah. Kalau cuma letak baja kimia banyak, tanah pun tak tak subur betul. So kita nak kekalkan nutrien tanah dan penambahan pengamalan penanaman. Seterusnya baru 2 sektor. Sektor yang ketiga, sektor pengangkutan. Di mana kita berfokus kepada penambahbaikan prasarana, pengangkutan yang lebih bersih. Lebih bersih, bahan bakar kenderaan dan pengangkutan awam. Jadi kita nak, kalau boleh kita nak buat kereta sekarang ni, kita ada kereta elektrik, betul? Betul. Kan kita elektrik dan kita hybrid pun ada hybrid. Untuk mengurangkan penggunaan bahan fosil lagi. Yes, betul. Tetapi kereta hybrid ni macam mahal tak? Mahal juga. Mahal sikit lah. Tapi boleh. Mungkin satu hari kereta jadi murah, semua mampu milik kan? Betul. Mana nak tahu. Okey. Seterusnya, sektor seterusnya, sektor pengurusan sisa dan air sisa. Di mana memfokuskan usaha untuk meminimumkan pembuangan sisa dan sisa ke persekitaran. Dengan cara mengolah sisa, kita olah sisa tadi, atau air sisa menjadi sesuatu bahan yang baharu. Contoh tadi baja kompos. Baja kompos ni kita boleh guna sayur-sayuran yang dah rosak. Betul. Macam tadi cikgu buat hand sanitizer tadi daripada produk apa tadi? Mangga yang dah rosak. Memang kita boleh buat sebenarnya. Hand sanitizer. Dan sebenarnya ni kompos ni dibuat daripada seperti yang cikgu sebutkan tadi. Kita guna juga daripada tumbuhan yang dah mati ataupun buah yang dah rosak kan. Maknanya bukan saja kita dapat membina ataupun membuat satu baja kompos yang atau satu bahan kan, tapi juga dapat mengurangkan pembaziran. Betul. Atau pembuangan. Sangat tepat sekali. Bagus. Okey, seterusnya sektor bangunan. Di mana berfokus kepada pembinaan bangunan hijau yang menekankan aspek-aspek seperti contoh tadi masjid dekat Cyberjaya tadi. Penelitian kualiti yang baik terhadap alam sekitar dan bangunan, penggunaan bahan binaan hijau, penggunaan tenaga air yang cekap dan pengurusan sisa pepejah yang baik. Sekiranya sesuatu bangunan itu mempunyai ciri-ciri ini, itu bererti bangunan itu menekankan bangunan aspek teknologi hijau. Ada bangunan juga yang mereka cat dekat bumbung mereka, bumbung bangunan itu dia mengecat pemantul supaya haba dipantulkan semula. Banyak lagi dah sebenarnya kalau nak cerita pasal teknologi bangunan. Kita akan belajar nanti, ada lagi bab seterusnya nanti, ada lebih orang kata terperinci sebenarnya. Jadi cukuplah untuk hari ini sebagai daya tarikan. Okey, seterusnya. Sektor perindustrian dan pembuatan. Jadi berfokus kepada apa? Berfokus kepada program kecekapan tenaga dan pengurusan tenaga bagi mengurangkan kesan-kesan negatif. Kita dah kurangkan kesan negatif seperti kesan rumah hijau. Kesan rumah hijau ni contohnya pemanasan global. Sebabnya pembebasan gas karbon dioksida yang berlebihan. Betul. Jerebu. Ini saya tak suka. Cikgu pun tak suka. Dan juga hujan asid. Semua ni disebabkan oleh manusia sebenarnya. Dan seterusnya, sektor teknologi maklumat dan komunikasi, ataupun kita panggil istilah ringkasnya adalah TMK, di mana dia berfokuskan pengamalan TMK hijau dalam pembuatan, reka bentuk, penggunaan dan pelupusan peralatan komputer. Seterusnya, mengurangkan penggunaan bahan berbahaya dengan menggunakan bahan terbiodegradasi. Bahan terbiodegradasi ni maksudnya bahan tersebut dia boleh terurai dengan bantuan mikroorganisma. Kalau mikroorganisma tak boleh uraikan dia, itu bukan bahan terbiodegradasi.
Okey. Sean faham tak sekarang masuk biodigrasi? Faham, Ibu, Maksudnya kalau kita letak mikroorganisma akan datang, akan kacau dia. Dia maksud pun dia akan terurai. terurai. So kita nak guna bahan ini lah Sean. Ya. Okey, jelas? Jelas, cikgu. Okey, jelas tak murid-murid di luar sana? Cikgu harap kamu jelas, anda semua jelas. Okey. Banyak kan tadi Sean? Ada berapa Sean? Ada 7, cikgu. Banyak tu. Macam mana nak ingat? Macam cikgu? mana nak ingat ni? Jadi cikgu dah bagi satu tips untuk Sean dan murid-murid di luar sana. Mesti boleh jawab periksa lepas ni. Oh, okey. Okay, tips yang pertama. Tadi tasik kan? Okay, sekarang kita tengok apa? Okay. Oh. Cikgu gabungkan menjadi satu perkataan yang mudah. Okay. Okey. Tenaga. Tenaga kan? Kita Okey. angkut. Tenaga kita angkut. Sisa bangunan industri. Okey. Okey, sisa bangunan industri. Ada bangunan industri, Okey. sisa dia kita angkut. Okey. Pertanian dan juga pertanian TMK. Okey, so cuba Sean baca. Okey. Tenaga, angkut, sisa bangunan industri, Ya. pertanian, TMK. TMK. TMK itu kata ringkasan kepada teknologi maklumat dan komunikasi. Okey. Jadi tengok, kalau tengok tenaga, sektor yang pertama adalah sektor. tenaga. Okey. Sektor yang kedua, Oh, pengangkutan. angkut adalah pengangkutan. Yang ketiga, Sisa dan sisa air. Oh ya, sisa. Okey. Alright. Okey. Betul. Yang seterusnya yang keempat, Bangunan. betul. Yang kelima, Sean. Oh, perindustrian dan pembuatan. Tepat sekali. Yang keenam, Pertanian dan perhutanan. ya, dan yang terakhir. TMK itu teknologi maklumat dan komunikasi. Jadi, mudah untuk kita ingat ketujuh sektor tadi. Oh, ya, Igu lagi senang nak ingat. Kalau kita nak ingat yang perkataan yang panjang-panjang tu susah, Igu. Susah. Cikgu sendiri pun susah. Masa cikgu zaman sekolah-sekolah dulu pun susah nak ingat. Ya. Tapi bila ada teknik mengingat ini, Ha? dia memudahkan guru dan juga murid. Ya betul. Cikgu harap murid-murid di luar sana pun mudah untuk mengingat tips ini. Semestinya boleh, Igu. Boleh, mesti boleh. Okey. Baik, Sean. okey. Wow, kita ada aktiviti hari ini iaitu Match Mind, di mana Sean, cikgu minta Okey. padankan gambar yang menunjukkan 7 sektor dalam teknologi hijau dengan tepat. Okey. Di situ Sean, cikgu dah sediakan gambar yang berterabur. Tadi cikgu sengaja tak letak gambar dalam slide supaya Sean faham dan Sean boleh terjemahkan dalam bentuk gambar. Okey, saya cuba. Sekarang Sean tengok baik-baik. Sean kena pasti sektor yang mana menunjukkan gambar yang mana. Okey. Okey, mula Sean. Boleh mula. Mungkin kita mula daripada atas, Cikgu. Terpulang pada Sean. Sektor bangunan. Ya, di mana? Ini saya rasa kena ada bangunan lah, Cikgu. Sektor bangunan. Secara logiknya, ini dia. Sektor bangunan dekat sini. Tepat sekali. Okey. Ya. Sektor pertanian dan perhutanan. Ya. Okey, yang ni mungkin saya rasa kata kunci ataupun dia punya panduan tu adalah berdasarkan gambar yang ada Pertanian dan perhutanan. Mesti ada hutan. Ini tak ada hutan. No. Itu tak ada hutan. Yang ni, Cikgu. Ini Alright, betul. Tepat sekali, Sean. Okey, mungkin kawan-kawan saya yang tengah tengok dekat rumah tu boleh cuba untuk jawab juga dapat ke tak. Okey, seterusnya sektor perindustrian dan pembuatan. Perindustrian dan pembuatan. Mesti gambar benda tu apa? mesti kalau nak ada objek ataupun produk tu kena ada kilang kan. Ya, Pembuatan. sudah pasti Ini ya, ya, Sean. Ya, bijak, Sean. Okey. Okey. Tinggal lagi 4, kita ada 4 gambar. Sektor tenaga. Sektor tenaga. Okey. Tenaga, sumber tenaga boleh baharu. Ya, betul. Ya. Okey. Sumber tenaga, Igu, kita ada yang boleh diperbaharui kan, Igu? Boleh kita baharu iaitu ada solar dan juga tenaga angin. betul, tepat sekali, Sean. Sektor teknologi maklumat dan komunikasi. Semestinya yang ni lah, Cikgu. Sudah semestilah yang itu kan. Ya, ada laptop, ada telefon pintar di sana. Okey, hampir siap tu, Sean. Hampir tinggal lagi siap. 2. Sektor pengurusan sisa dan air sisa. Okey. Kalau saya tengok kita lagi 2 gambar, Igu. Ya? Ini tak ada kena-mengena. Tak ada kena-mengena, Sean. Inilah dia, Igu. Okey. Tepat sekali, Sean. Dan yang terakhir, sektor pengangkutan ataupun kata kunci yang kita gunakan tadi adalah angkut. Yes, angkut. Betul. Inilah
sektor pengangkutan di mana kita boleh lihat di sini ini adalah kalau tak silap saya sama ada kereta hybrid ataupun kereta elektrik Betul. dengan dia mengecasnya. Ya. Jawapan Sean sangat tepat dan Ya ke? sangat betul semuanya. Tahniah Sean. Kita bagi cikgu nak bagi berapa bintang, berapa token ya? Cikgu nak bagi 2 token 2 dekat token Sean. untuk saya, Ibu. Tahniah Sean. Okey. Yang ni kita nak. Okay? Sean sangat faham apa yang cikgu ajar hari ni. Cikgu dah tak cukup tempat, Ibu. Penuh Sean, dah penuh dah. Okey Sean. Jadi Sean. Ya. Saya rasa saya dah buat dengan betul, Ego, dengan bagus saya, Ego. Ya. Dan saya rasa gambar kita dah selesai, Ego. Ya, betul. Kita akan berehat seketika dan kembali semula menonton Mendengar Atas di Didik TV KPM. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Anda sedang menonton Mendengar Atas di Didik TV KPM untuk mata pelajaran kita pada hari ini iaitu Sains bersama dengan Cikgu Nurul. Baiklah Cikgu, jom kita teruskan. Baik Sean, kita teruskan lagi hari ini. Ya. Okey, faedah dan kepentingan menjaga alam sekitar. Tadi cikgu dah ajar mengenai teknologi hijau. Ya. Sebenarnya teknologi hijau ni Sean sangat membantu kita untuk memelihara dan menjaga alam sekitar kita. Tapi kenapa kita nak jaga alam sekitar? Mungkin ada orang di luar sana kata penting ke nak jaga alam sekitar. Okey, jadi inilah faedah dan kepentingannya. Okey. Yang pertama, habitat flora dan fauna akan terpelihara. Ya. Okey, kalau kita tak jaga ia, okey, dia mungkin akan musnah pada satu masa nanti. Kemudian ekosistem menjadi stabil. Ya. Seterusnya, kesihatan manusia kita lah akan terjamin. Ya. Dan yang seterusnya adalah menarik pelancong. Jadi kalau alam sekitar kita cantik, barulah pelancong datang ke Malaysia, betul? Ya, betul. Okey. Seterusnya dia akan. Tapi apa tempat yang menarik ya, Sean, di dekat Malaysia ni? Banyak, Ego. Ada pantai. Kalau Sean nak pergi satu. mana? Saya sebenarnya belum pergi pulau perhentian lagi, Ego. Cikgu pun tak pergi lagi. Tapi dengar cerita macam best. Sangat macam cantik, Ibu, menarik saya kan? dengar. Orang kata udaranya segar. Jadi bayangkan Sean, Ya. kalau kita manusia tak menjaga pelihara dia, tak melestarikan alam sekitar, dia akan musnah. Kita tak sempat nak cucu nanti nak tengok. Kan, Ibu? Dan yang terakhir, demi kelangsungan hidup generasi akan datang. Jadi saya rasa hari ni rasa macam penting tak belajar pasal teknologi hijau ni, Sean? Cikgu, saya rasa sangat penting. Ibu bukan saja untuk menjawab soalan masa peperiksaan nanti, Betul. tetapi juga sebagai satu ilmu untuk dalam kehidupan seharian kita, Ibu. Betul. Ya. Jadi kita kena ubah kita punya persepsi, kita kena ubah kita punya harian kita, cara hidup kita, Ya. kita amalkan teknologi hijau. Ya, betul. Jadi Sean, Ya. sekarang ni kita dah nak hampir ke penghujung, Sean. Tapi sebelum tu Cikgu, saya nak tanya, Ibu, bagaimana prestasi saya pada hari ini, Ibu? Ya, Sean. Hari ini cikgu nak beritahu Sean. Ya? Sean adalah pelajar cikgu yang sangat bagus hari ini. Ya ke, Cikgu? Hari ini Sean dapat berapa token daripada cikgu? Saya dapat 7. Sebenarnya hari ini cikgu punya objektif Sean dapat 5. Tetapi Sean melebihi daripada apa yang cikgu target Sean. Sean dapat 7 kerana semua jawapan Sean. Sean menjawab soalan wajaran boleh. Sean sangat baik. Terbaik Sean. Dan mungkin murid di luar sana pun boleh menjawab seperti Sean. Kita harapkan begitulah. Ya, dengan perkongsian ilmu Cikgu, sememangnya mereka pun akan cemerlang, Cikgu. Dan sebenarnya saya nak tanya, Cikgu, sekiranya kami nak dapatkan latihan tambahan, daripada mana, Cikgu? Nak latihan tambahan? Ya. Okay, jangan lupa layari portal sumberku.
Okey cikgu, sebenarnya saya nak tanya lagi satu cikgu, sebab kita dah belajar berkenaan dengan faedah dan kepentingan menjaga alam sekitar. Ya. Tapi contohnya apa yang akan berlaku sekiranya kita tidak jaga alam sekitar? Contoh macam saya kalau tak tahu kan, saya main letak je baja lah, banyak-banyak satu botol saya letak. Contoh kan. Apa yang akan berlaku kepada alam sekitar kita ataupun apakah kesan buruk yang akan terjadi? Ya, banyak Sean. Ya. Banyak kesan-kesan buruk akan terjadi. Contoh kesan-kesan rumah hijau ni, kalau kita tak amalkan teknologi hijau, kita akan menyebabkan bumi kita akan pertama sekali seperti yang tadilah jerebu, kemudian kesan rumah hijau iaitu seperti pemanasan global, kemudian kehidupan akuatik akan mati. Dan banyak lagi sebenarnya Sean kalau cikgu nak cerita. Saya pun rasa ada banyak spesies haiwan yang dah pupus disebabkan kita tak menjaga alam sekitar ataupun sebab alam sekitar tu sebagaikan habitat ataupun tempat tinggal untuk haiwan tersebut, Sean. kan cikgu? Ya. Jadi kalau kita tak jaga, siapa lagi? Betul juga. Anda, murid-murid di luar sana lah kena jaga, betul? So bukan sahaja yang pokok-pokok yang akan mungkin pupus ataupun rosak, tapi dia juga akan memberi kesan kepada kita kan Ibu? Betul. Contoh macam kadang-kadang kalau pembalakan yang terlalu banyak, lepas tu akan ada banjir kilat, tanah runtuh. Dan itu saja pada bahagian contoh macam kemalangan tu semua kan Ibu, tapi contoh macam udara kita juga. Sebab macam cikgu sebutkan tadi kan, ada banyak asap kilang yang akan keluar dekat udara. Berlebihan kita karbon yang kita tak mahu, yang kita tidak mahu itu, karbon itu yang menjejaskan kesihatan manusia. Betul. Kita pula akan sakit sebab kita tak jaga alam sekitar. Betul, Sean. Kita pula yang jadi sakit, susah juga. Memang terbaik Sean. Sean boleh lebih daripada yang sepatutnya yang Sean dapat sebenarnya hari ini. Murid-murid di luar sana kena contohi seperti Sean ini. Sangat bagus hari ini. Terima kasih banyak cikgu. Okay. Dan saya rasa cikgu, saya rasa cikgu kan ada sebutkan tadi yang cikgu nak bersyair untuk kita kan cikgu? Ya, cikgu cipta 2 rangkap syair tau untuk Sean dan juga murid-murid di luar sana. Syair yang berkaitan dengan hargailah alam sekitar kita. Okay. Dan sebelum cikgu bersyair, mungkin saya boleh dapatkan sedikit kesimpulan daripada pembelajaran kita hari ini cikgu. Jadi hari ini kita dah belajar mengenai teknologi hijau di mana kita sebagai manusia kena hargai bumi kita, pelihara bumi kita, lestarikan bumi kita supaya ia kekal hijau. Okey, terima kasih banyak-banyak cikgu atas perkongsian ilmu cikgu pada hari ini kepada rakan-rakan saya sedang menonton sekarang. Harap ia memberi manfaat kepada anda semua. Dan sebagai penutup untuk kelas kita pada hari ini, kita ada Cikgu Nurul yang akan bersyair untuk kita. Okey, silakan cikgu. Syair hargai bumi kita. Alam anugerah dari ilahi, anugerah yang harus kita hormati. Hendaklah dijaga dan dilestari, bukan dimusnah atau dicemari. Wahai manusia, sedarlah semua, alam ini pinjaman sahaja. Jagalah kehijauan, nikmati keindahannya. Alam harmoni, kita sejahtera. Didik TV KPM